Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia saya bersama Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Yang Musa Tuan Razif bin Yaakob, Teksa Majlis Orang Kangar, Pengarah Pengerajabatan Unit Cawangan Majlis Orang Kangar, rakan-rakan seperjuangan yang Allah. Pertama-tamanya alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya hari ini dapat kita bersama-sama pada 5 April 2024 bersama dengan 25 Ramadan 1445 Hijrah ini untuk kita berada bersama-sama di satu bicara ilmu yang saya rasa cukup menarik untuk sama-sama kita dengar, untuk sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita mengambil ilmu bersama-sama dengan saya bersama Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan, di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi bahagian dan terima kasih di atas kesudian kehadiran saya bersama Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, kerana dapat bersama-sama dengan kita untuk mencurahkan ilmu kepada kami di Majlis Perangkangan ini. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan agenda acara kita, ingin saya maklumkan kita terdapat beberapa segmen pada hari ini. Iaitu segmen pertama itu bicara ilmu yang akan disampaikan oleh saya bersama Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri. Dan segmen yang kedua soalan daripada moderator. Ada beberapa soalan yang akan saya tanyakan dan kemudian kita akan buka sesi kita kepada kegiatan kita untuk bertanyakan soalan. Dan segmen yang terakhir sekali kita ada satu program pelaksanaan kempen Hayya Salah peringkat Majlis Perangkangan pada hari ini yang akan disemulakan oleh Tuan Mufti dan juga pegawai kita daripada Majlis Perangkangan. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk tidak menengahkan masa bicara ilmu kita pada pagi ini, kita buka ruangnya kepada yang berbahagia saya bersama Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, dengan tajuknya Muhasabah di Akhir Ramadan, berubah atau kekal sama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi yang bertua, timbalan, semua yang hadir pada hari ini. Saya tadi tanya pengurusi kata ada 13 soalan yang telah bersedia. Jadi saya rasa saya tak mau nak panjangkan mukadimah saya ni supaya kita boleh pergi terus kepada soalan. Kerana majlis ni yang lebih mudah ialah tak payah fikir nak cakap apa, orang tanya. Jadi masa lepas orang tanya barulah kita fikir nak cakap apa. Dan saya mengucapkan tahniah dan syukur kepada semua yang hadir. Sikit saya nak sebut kepada tuan-tuan yang hadir dan juga kepada mereka yang mengikuti dalam talian ataupun dalam live dan juga kemudian akan jadi rakaman. Alhamdulillah tahun ini kita banyak program-program yang kita anjurkan di negeri Perlis ni. Salah satu program yang kita buat ialah Jom Ramadan di Perlis. Dan alhamdulillah ramai orang yang hadir, terutama pada 10 yang akhir ini. Saya seperti biasa dengan keluarga, alhamdulillah kami semua tidur di masjid yang 10 yang akhir ni, termasuk anak saya yang sekolah rendah pun. Jadi sebab rumah kami pula jauh nak balik. Tuan-tuan tahu rumah saya daripada Kangar ni kira Perlis ni jauh lah kan. Jadi kalau nak balik tu, nak patah balik panjang cerita. Jadi tidur di masjid. Di masjid malam-malam tuan-tuan akan dapati ramai orang yang tidur. Saya ingat malam tadi pun lebih sekitar Masjid Alwi saja sekitar 500 orang. Dan makan masa sahur pun lebih kurang 500 orang makan. Dan solat malam walaupun bermula daripada Masjid Alwi mula pada pukul 3 pagi sehingga pada pukul 5.
solat qiyam Ramadan dengan 8 rakaat. 8 rakaat yang awal kita dah solat, kemudian kita solat lagi 2 jam. Alhamdulillah, saya sebenarnya sangat kagum bagi mereka yang mengikuti solat ini, kerana mungkinlah bagi saya dan sebahagian orang yang faham bahasa Arab ni, bila kita dengar imam baca tu kita faham. Tapi bagi orang-orang yang mereka tak faham bahasa Arab, tapi alhamdulillah, kerana buat kata dalam hadis imanan wa ihtisaba, kerana iman dan mengharapkan pahala, 2 jam berdiri setiap malam. Orang-orang tua-tua, kanak-kanak, pada pukul 3 pagi berdiri sehingga 5 pagi, salat, doa, mengharapkan keampunan Allah Jalla wa'ala. Dan saya percaya tuan-tuan di sini pun melakukan hal yang sama di masjid-masjid yang lain, ataupun mungkin sebahagian tak sempat juga melakukannya salat di rumah kita. Kerana inilah keistimewaan, di samping salat tahajud itu kita buat kita saban hari, tetapi pada bulan Ramadan ada keistimewaannya yang tersendiri. Kalau ramai orang telah berlumba-lumba untuk mendapatkan kedudukan, keampunan di sisi Allah, rugilah bagi sesiapa yang tengah malam dia bangkit duk main game ke, duk tengok internet sampai pukul, duk tengok media sosial sampai pukul 1-2 pagi, kemudian bangkit lewat. Dia telah membazirkan kelebihan yang Allah kurniakan pada malam bulan-bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, bagi sesiapa yang mungkin buat di rumah, dia buat di rumah. Tetapi siapa yang mungkin tak hafal banyak, imam yang menghafal, diikut di belakang imam bersama-sama dengan jamaah yang lain, hadir ke masjid. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Buka puasa, sahur juga disediakan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sini juga menyertai, seperti mana yang menyertai itu daripada berbagai negeri. Saya tengok daripada Pahang, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Kedah, Perak. Daripada Thailand pun pagi tadi saya tengok banyak puluh orang Satun daripada hadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah. Itu mukadimah saya ringkas saja kempen, supaya saya bagi ruang untuk soalan ni. Jadi bila saya pun, kebetulan ramai tuan-tuan juga sama barangkali, jadi siang ni dia macam, yalah biasa bila malam tidur korang, siang ni dia blur sikit. Jadi bila ada soalan tu dia senang sikit fikir. Terima kasih banyak. Terima kasih ya bagi Datuk. Dan seperti mana kata Datuk tadi, kita akan mulakan dengan soalan-soalan. Dan sebenarnya banyak soalan yang ada dekat saya ni, tapi 13 yang kita telah tengok dan kita sesuai untuk dipersoalkan. Dan 13 pun kata Datuk tadi mungkin tak dan habis nak selesai. Tak apa, kita akan mulakan soalan kita dengan soalan yang pertama. Datuk berkenaan dengan seperti mana kata Datuk tadi, berkenaan dengan media sosial lah, iaitu minta komen trend masa kini yang kadang-kadang berlebihan membuat konten video hingga melampaui batas semata-mata untuk meraih view dah, Datuk. Jadi macam mana pandangan dari sudut Islam tu, Datuk, berkenaan dengan isu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan juga mereka yang menonton ini, sebahagian orang ni kita tak tahu apa yang dia cari dalam hidup dia. Dia melakukan hal-hal yang hanya untuk menarik perhatian orang lain supaya dia itu jadi sangat berbeza dan sangat ganjil dibandingkan orang lain. Agama ini mengajar untuk kita waras. Sebab itu dalam agama, Nabi melarang apa yang dinamakan dengan libasus syuhrah. Libasus syuhrah ialah pakaian yang pelik pada orang. Dilarang. Kata Aisyah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasus syuhrah.
Nabi larang daripada libasus syuhrah, pakaian yang pelik pada orang. Sehingga apabila kita pakai menyebabkan orang tengok, biar betul dia ni, macam tu. Atau mata orang tertumpu kepada kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Man labisa thawba syuhratin albasahullah yawmal qiyamati libasa atau thawba madhillah. Sesiapa yang memakai baju pakaian syuhrah, tadi pakaian yang nak bagi glamour lebih sampai orang nampak, Allah akan pakai pada dia pada hari kiamat pakaian kehinaan. Sebab itu agama dia tak benarkan kita pergi pakai benda pelik-pelik sehingga misalnya kita pergi masjid ke, majlis tu tak ada apa, orang kerja duk tengok kita je lah. Kita pergi tengok apa dalam kartun apa, ada pakaian buat perempuan, ada tanduk ke apa, kita pun pakai umpamanya. Ataupun kita hatta pakaian Arab. Islam ni tak kata suruh kita pakai Arab ke apa. Orang kampung kita misalnya tak tahu pakaian Arab tu. Kita pergi masjid, kita pakai yang tu. Semua orang kerja tengok kita. Yang tu maksud libas syuhrah. Pakaian yang jadi pelik pada orang. Kalau pakaian yang pelik tu tak boleh, macam mana dengan konten yang pelik pada orang sehingga orang nampak kita ini sangat pelik dan ganjil? Dan itulah yang cuba dilakukan oleh sebahagian manusia yang kurang waras cara fikirnya. Dan duka cita di Malaysia ini, ada individu yang tertentu setiap hari raya dia akan buat. Setiap hari raya dia akan buat. Dan dia tak ada satu penghormatan, dan kemudian dia akan minta maaf. Kemudian akan adalah dia punya siapa-siapa lah, family dia pula tolong backup pi, backup mai, lah macam tak ada apa. Hanya untuk menarik perhatian orang. Ini satu penyakit. Masyarakat mesti memberikan sedikit ataupun sebanyak ataupun lebih satu punishment kepada dia. Kerana berulang-ulang. Bagi satu lesson, satu pengajaran. Sama ada jangan membeli ke apa yang dia kempen, jangan melihat ke apa yang dia ajak untuk kita lihat. Kerana tidak ada penghormatan kepada syair Allah, syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim syair Allah, orang yang menghormati syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, ia adalah daripada ketakwaan jantung hati manusia. Syiar ni Ramadan syiar. Dia tak hormat syiar ni. Dia tak kira, dia kira dia. Every year he will repeat the same story. Dan kita dihabiskan dengan masa mengulas yang dia. Sebahagian juga ustaz-ustaz ke apa pun ambil juga gambar hak dia tu pergi bubuh dalam Facebook, konon nak komplain dia, tapi indirectly campaign bagi dengan gambar dia yang tak senonoh itu masuk dalam Facebook masing-masing. Dan kita kena buat sesuatu. Kerajaan ke, rakyat ke, orang Islam kena bagi pengajaran yang secukupnya untuk dia, supaya dia faham bagaimana untuk hidup beradab dalam masyarakat Muslim. Kalau dia jual barang, jangan duk pergi beli barang dia, supaya ada pengajaran. Kalau dia kempen tengok tu, jangan duk tengok. Bila kita tengok, naiklah dia punya apa, view tu, seronoklah dia. Ini saya sebut bukan kerana saya tak ada hubungan dengan dia, tak ada bisnes apa, kenal pun tak, apa pun tak. Tapi saya rasa dia perlu mempelajari sesuatu dalam hidup ni. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan teruskan pada sesi yang kedua, untuk soalan yang kedua tu berkenaan dengan puasa lah, di mana dalam situasi di mana seorang yang berpuasa awal sehari dengan lain, contohnya di Mekah kemudian pulang ke Malaysia,
Namun sekiranya Malaysia menyambut hari raya lewat, maka puasa dia akan jadi lebih lah. So pandangan si hukumnya macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak timbul hari raya lewat. Hari raya ni dia tak boleh lewat. Dia sama ada 29 ataupun sama ada kita puasa 29 hari ataupun kita puasa 30 hari. Saya faham soalan tu. Maksudnya jika katakanlah dia puasa awal sehari dan dia pergi ke next negeri itu ataupun tempat yang lain tu, negara berkenaan puasa lewat pada dia, dan kemudian puasa pula 30 hari. So kalau dia bersambungan puasa, berarti dia akan puasa dia jadi 31. Tidak ada 31 hari puasa. Dalam puasa Ramadan sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Tidak, 31 tidak ada. Jadi apabila dia telah jadi 31, pada hari ke-31 dia tidak perlu berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa, tapi dia tak perlu menzahirkan makan di khalayak ramai, dan dia pun tak boleh raya, kerana dia hanyalah boleh raya bersama dengan orang ramai raya. Apabila yauma aftaran nas, pada hari manusia buka puasa, yang ni raya baru dia boleh raya. So hari itu hanya dia tak puasa, next day dia akan raya bersama dengan kaum muslimin. Kes yang sama juga jika berlaku terbalik. Negeri yang dia duduk awal tu puasa lambat, jadi dia pergi ke negeri yang satu lagi yang puasa lebih awal, dan dia kalau duduk tiba-tiba negeri tu pula 29 hari raya, jadi dia akan jadi puasanya hanya 28 hari. Kita kata tadi puasa Ramadan bulan di dalam kiraan bulan Islam ni, iaitu ada 29 ataupun 30. 28 tak ada. Dalam kiraan Masihi miladi ada 28. Bulan berapa? Bulan apa? Tuan tak tahu? Bulan apa? Februari kan? Dalam ni tak ada. So kalau dia raya bersama dengan orang ramai, berarti dia hanya sempat puasa 28. Apa dia nak buat? Dia hendaklah raya dengan orang ramai. Tak cukup sehari, dia qada selepas daripada itu. Kerana dia tak cukup sehari. Dia tak boleh, tak apa, hampa raya dulu, aku tak raya lagi, aku main daripada negeri lain hari tu ni, esok baru aku raya. Tak. Hari raya hendaklah raya bersama kaum muslimin. Tak boleh kita seronok-seronok, kita family kami nak raya besok, nak raya hari ni, raya lah. Tak boleh. Raya mesti bersama dengan kaum muslimin. Jika pemerintah telah mengisytiharkan raya di atas alasan yang diterima oleh syarak, iaitulah dengan nampaknya anak bulan, dengan perkiraan anak bulan, sama ada ia nampak dengan mata pembesar ataupun hatta hisab, maka hendaklah kita raya dengan keputusan yang diputuskan oleh pemerintah. Tak boleh dia nak buat sendiri. Dulu saya kecil-kecil, saya duduk di suatu negeri, satu tempat tu, orang kata dia tu ada satu orang, kononnya orang alim lah, duk berubat orang apa ni dia ni, kira apa-apa budak sakit, demam apa semua, pergi ambil air tawang kat dia. Dia ni katanya, kalau orang puasa 29 raya pada hari yang ke-30, dia tak akan buka, dia akan sempurnakan 30 hari. Lalu orang kampung kata dia warak. Dia tidak warak. Dia melakukan hal yang diharamkan, iaitu hari raya kita diharamkan berpuasa. Kita diharamkan berpuasa. Katalah dia kata dia pakai kira
sendiri, dia tak boleh. Soal hari raya hendaklah bersama dengan kaum muslimin, tak boleh bersendirian. Okay, terima kasih. Terima kasih Datuk di atas penjelasan yang telah diberikan berkenaan dengan berpuasa awal sehari dan sebagainya. Dan untuk soalan yang seterusnya, kita akan gabungkan dua soalan Datuk, yang berkenaan dengan hukum puasa 6 Syawal, minta Datuk terangkan mengenai hukum, dan juga berkenaan dengan bolehkah kita niat puasa ganti atau nazar sekali dengan niat puasa 6. Tiap-tiap tahun orang tanya soalan ni. Okey, tak apa. Puasa yang diwajibkan kepada kita ialah puasa bulan Ramadan. Ini puasa yang diwajibkan. Kemudian di sana ada hadis yang menyebut tentang puasa 6, iaitu man shama Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal fakana siyamud dahr, siyamud dahr, atau kama qala, sesiapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal, seperti dia berpuasa setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di kalangan para ulama dalam mazhab yang 4. Mazhab yang 4 ni maksud Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mereka ini sebelum lagi daripada Imam Muslim. Mereka, riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka, ada di kalangan riwayat tu mereka lihat sebagai tak berapa kuat di sisi sanad yang sampai kepada mereka. Saya tak mau pendetailkan, tapi nak sekadar nak bagi faham. Maka ada mazhab yang melihat puasa 6 ni dia tak makruh, tak suka. Kerana mereka takut orang sangka wajib. Antaranya ialah mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Mazhab yang lain dia kata tak, hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Andaian bahawa ia tak sahih itu tak kuat. Hadis ni sahih, maka dia disunatkan kita berpuasa 6. Inilah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Dari segi zahir yang ada pada kita, dari segi bukti sanad, kita kata hadis ni sahih. Maka ada punya puasa 6. Puasa 6 adalah sunat. Jadi kalau ada dengar ada orang yang tak puasa, mazhab yang tak puasa 6, saya beritahu memang ada lah. Dia kata, sebagai mereka kata imam-imam ini bimbang orang menganggap wajib. Dan dalam mazhab Malik, dia punya alasan antaranya, dia tak nampak orang-orang di Madinah pada zaman Imam Malik, yang mana zaman itu baru 1 kurun lebih daripada zaman Nabi, berpuasa. Dia kata kalau mereka Nabi berpuasa, sahabat puasa, mesti orang Madinah puasa. Aku tak nampak pun. So ada khilaf. Tapi hadis itu dari segi teknikal sanadnya sahih. Sahabat ni mudah bawa berita ini, maka dengan itu kita juga berpuasa. Hadis itu kata, siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal. So dari segi susunan dia, pertama dia kena puasa Ramadan dulu, kemudian baru 6 hari pada bulan Syawal. Kalaulah satu orang tu puasa Ramadan dia ada slack, maksudnya dia tak cukup. Tak cukup ada 2 sebab. Kalau tak cukup disebabkan buka puasa saja-saja. Hari ni aku buka puasa, pasal apa? Saja member nak ajak makan. Macam ada cerita siapa, kerana kononnya menemani kekasih dia makan. Soal abang macam tu berita pun masuk. Cap ayam punya soal abang. Berita macam tu jadikan masyarakat bodoh. Okey, tak apalah. Kalau dia buka, kita pada bulan Ramadan tak boleh buka puasa, tak apalah, aku buka pun aku ganti. Tanpa sebab yang syar'i tak boleh. Dia buka haram, berdosa besar. Walaupun dia kata nak ganti.
Dia hanya boleh buka jika ada keuzuran. Misalnya dia sakit yang tak mampulah dia nak berpuasa. Ataupun dia musafir yang syarak memang membenarkan. Wa man kana maridan aw ala safar. Siapa yang sakit atau di atas permusafiran, maka dia dibolehkan. Ataupun dia tak puasa kerana dia mungkin haid atau nifas, maka dia tak berpuasa. Ada alasan. Tapi bila dia tak berpuasa sekalipun ada keuzuran, bila masuk bulan Syawal, dari segi ayat hadis tadi, dia kena puasa dulu sebulan. Dia baru diikuti 6 hari. Sekarang dia belum cukup. Apa patut dia buat? Ulama-ulama dahulu, kitab-kitab syuara hadis, kebanyakan menyebut dengan kaedah begini. Dia qada dululah. Kemudian baru dia ikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal. Kalau dia tertinggal 3 hari, dia qada dulu, kemudian dia buatlah 6 hari pada bulan Syawal. Itulah yang mengikut struktur yang disebut dalam hadis tu. Cumanya timbul perbincangan, jika sekiranya masa tak mengizinkan dia, kod dia hari tu tinggal sampai 15 hari ya, di atas keuzuran. Kalau nak puasa 15 hari tu pula, kemudian nak puasa 6, tak dan dah. Dengan anak cucu balik apa semua, tak dan. Bolehkah kalau dia puasa 6 dahulu dan dia qada kemudian? Sebahagian mereka menyatakan mudah-mudahan bolehlah, kerana dia tetap menunaikan juga pada bulan Ramadan yang Allah bagi itu, cuma lewat sedikit. Cuma timbul idea, boleh tak kalau dia masa dia puasa 6 tu dia niat qada sekali? Ini yang menimbulkan perbahasan. Secara asasnya dahulu ini bukan idea dah. Kemudian mula ada para ulama yang mula memberikan pendapat ini. Sebahagian mereka mengkiaskan macam kita masuk ke dalam masjid. Kalau kita sembahyang sunat 2 rakaat, kita dah tak perlu dah sembahyang tahiyatul masjid. Ataupun kita sembahyang subuh, sembahyang wajib, kita tak perlu dah sembahyang tahiyatul masjid, umpamanya. Maka dengan itu dia boleh cover dua-dua. Ini satu andaian. Kalau tanya saya orang yang tak berpendapat dengan andaian itu. Bolehkah satu orang apabila dia berhutang kita RM100, RM300, kemudian satu hari kita susah, dia mai bayar hutang kita RM300, dengan dia juga berniat derma RM300. Ni aku bayar hutang RM300, 300 ni juga aku ingat aku derma kena hang susah. Boleh tak? Okey. Jadi andaian itu bagi saya tidak begitu kukuh. Pada sisi saya ada orang yang memberi pendapat itu, tapi saya bagi apa yang saya bersama dengan ulama yang tidak bersetuju ni. Saya bersama ulama. Karena andaian seperti itu saya lihat bagaimana kan logiknya. Sebulan 30 hari, puasa 6 hari jadi 36 hari. Maka seakan-akan dia berpuasa, Nabi kata apa? Setahun, kerana satu hari satu kebaikan bi asyri amsalihah, dengan 10 ganda kebaikan. Jadi 36 kali 10 360, macam 360 hari, dan ada beberapa balance sikit. Okey. Sekarang kalau dia puasa macam tu, berartinya dia puasa 30 hari lah. Betul tak? Dia pergi andaikan yang tu, dia ganda. Macam mana satu orang yang berkeseluruhan berpuasa 36 hari, sama dengan satu orang yang pada bulan puasa dia musafir pergi rumah anak dia di London ke di mana, kemudian dia puasa pada bulan Syawal, qada, dia sekali dapat dengan pahala sunat sekali. Dari segi munasabah juga tak munasabah. Tak apa. Tapi ada orang bagi pendapat, doktor. Memang saya kata memang ada pendapat. Ada kitab pun sebut. Saya bukan kata bukan dia bagi pendapat, dalam kitab pun ada sebut. Tapi saya bersama dengan pendapat yang menyatakan bahawasanya sewajarnya dia berpuasa 36 hari ataupun 20, kalaupun 29 kira sebulan lah. Kalau ikut kalau dah Syawal dah masuk,
Tapi 6 hari itu hendaklah dia puasa 6 sebagai puasa sunat. Kenapa boleh kita masuk dalam masjid, kita semayang tahiyatul masjid, kita semayang subuh, masuk-masuk tu imam dah muazzin dah iqamat dah, kita semayang subuh terus, tak payah semayang tahiyatul masjid. Tujuan tahiyatul masjid berbeza dengan tadi. Tahiyatul masjid ialah bertujuan supaya kita tak duduk di dalam masjid, melainkan dengan menghormati masjid, iaitu dengan menunaikan salat. Maka kalau kita tunaikan salat subuh ke, salat duha ke, berarti kita tak duduk dalam masjid, melainkan dengan salat. Itu tujuan dia. Bukan kerana berarti dia dapat semayang duha dan semayang tahiyatul masjid sekali. Tak. Maksudnya makruh itu hilang. Itu maksudnya. Sebab itu di kalangan para ulama, ada yang menyatakan tidak ada yang khusus tahiyatul masjid itu, yang ada ialah apa-apa solat sebelum duduk, termasuk solat mutlak. Ada pendapat di kalangan fuqaha yang menyebut demikian. So kalau tanya saya, puasa ganti kemudian puasa 6 terbaik. Kalau tak sempat, puasa 6 lepas tu ganti kemudian. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala seperti yang dijanjikan di dalam hadis. Tujuannya nak dapat pahala tu. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk di atas pencerahan yang telah diberikan berkaitan dengan puasa 6 Syawal dan juga puasa ganti tadi. Jadi kita akan berbalik kepada isu yang akan kita teruskan ini berkenaan dengan zakat fitrah, Datuk. Pertamanya, seseorang yang diisytiharkan muflis wajib mengeluarkan zakat untuk diri dan keluarga. Adakah dia wajib? Dan yang kedua, bagaimanakah hukum zakat fitrah ke atas orang yang telah meninggal dunia pada bulan Ramadan? Okey, saya jawab yang pertama dulu. Orang yang diisytiharkan muflis, wajib tak dia keluarkan zakat fitrah? Ni zakat fitrah, bukan zakat harta. Kemudian, okey, untuk jawab soalan ni kena dengar betul-betul. Di Malaysia punya muflis ni bukan semua kadang-kadang punyalah kaya tapi diisytiharkan muflis. Tengok kereta duk elok lagi tapi muflis. Tengok rekod diisytiharkan muflis. Makan buka puasa RM200 satu kepala. So muflis dalam istilah bank tu tak sama dengan muflis yang betul-betul muslim, has nothing left in his life. Tak ada apa lagi. Itu bukan muflis tu. Kalau dia muflis hak biasa-biasa ni, duit tu ada lagi. Cuma muflis tu diisytiharkan muflis. Nak pinjam bank tak boleh, nak kerja tak boleh, buka syarikat tak boleh. Yang tu kan. Duit dia masih ada. Dia tetap wajib keluarkan. Dia wajib tetap, tapi dia tetap wajib keluarkan. Kalau dia muflis dalam arti kata apa nak makan pun dia dah tak ada dah, ketika itu saja dia tak keluarkan. Tetapi jika ada baki daripada dia mungkin makan dia terhad, tapi baki dia tak ada, dia tetap kena keluarkan. Kalau baki makan dia ada, dia keluar. Kalau sampai makan tak ada siapa dah boleh cover dia, ketika itu dia memang tak keluar. Tapi kalau dia masih ada, dia kena keluarkan. Kerana farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, sa'an min tamr, sa'an min sya'ir, kan, ala al-hur wal 'abd, al-dhakar wal unsa, as-saghir wal kabir. Nabi telah fardukan zakat fitrah ni kepada siapa? Satu gantang daripada gandum, daripada bali ke, daripada tamar ke, kepada yang lelaki dan perempuan, kepada yang hamba dan kepada yang merdeka dan hamba. Hamba ni hamba orang, tapi kalau dia ada, dia kena bayar. Kepada yang tua dan kepada yang budak-budak, yang dewasa dan budak-budak. Budak-budak duit tak ada, bapak dia keluarkan, ataupun harta peninggalan dia keluarkan. Lagi mana dia ada baki, dia kena keluarkan. Orang muflis selagi mana makan ada, makan nasi ada, dan berapa kadar fitrah ni? RM7. Kalau dia ada baki RM7 tu, dia kena keluarkan. Dia kena keluarkan. Okey.
Tadi soalan hak kedua tu apa? Zakat fitrah ke atas orang yang meninggal dunia ketika bulan Ramadan. Zakat fitrah ini, okey, sebelum tu nak faham, kita bila kita kena semayang asar, bila semayang asar wajib kepada kita. Kalau kita tak semayang, kita berdosa. Bila? Soalan simple bila? Ha? Sejak balik. Sekata kita tak semayang asar hari ni, sekarang ni, kita berdosa tak? Ha? Tengok pandai. Mana boleh tak masuk lagi. Hanya wajib apabila telah masuknya waktu. Kalau hang ni berdosa tak main asar, apa masuk waktu pun dah lagi. Kita hanya berdosa apabila waktu masuk kita tinggalkan. Jadi kewajipan itu bermula apabila waktu wajib itu masuk. Waktu wajib bayar zakat fitrah ni bila? Apabila tenggelam berakhirnya hari terakhir Ramadan, masuknya Syawal. Jatuh Ramadan. Jika si mati itu hidup masa tu, kemudian malam tu dia mati, dia diwajibkan bayar, family dia bayar, anak dia. Jika tidak sampai waktu itu, maka tak dibayar. Okey. Terima kasih Datuk atas pencerahan berkenaan dengan bayaran zakat fitrah. Ada dua lagi soalan berkenaan dengan zakat fitrah ni, Datuk. Siapakah yang bertanggungjawab membayar zakat fitrah untuk ibu tunggal yang kematian suaminya? Dan kemudian bolehkah kita memberi zakat terus kepada pelajar daripada keluarga yang berkemampuan yang belajar agama di luar negara tanpa melalui Baitul Mal? Okey. Kena dengar elok marah Baitul Mal ni. Yang tadi yang pertama apa dah? Tadi? Siapakah yang bertanggungjawab mengenai ibu tunggal? tunggalnya? Okey. Ibu tunggal. Ibu tunggal wajib dah. Tadi lelaki dan perempuan wajib zakat fitrah. Ibu tunggal masuk tak? Masuk ah. Akak ibu tunggal tak termasuk kategori lelaki atau perempuan? Ibu tunggal wajib lah. Sebelum tu kadang-kadang bila kita sebut ibu tunggal, orang terfikir miskin. Jangan main, ibu tunggal dah kaya pada kita kan? Kan? Kena janda kaya ada kan? Jadi yang penting, mungkin soalan yang betulnya pada wanita yang tiada miskin, yang tak ada siapa boleh bayar pada dia, tidak bersuami ke, sama ada dia kematian suami ataupun dia ditalakkan. Jika wanita itu ada lebihan daripada harta dia, kadar zakat fitrah itu, dia wajib membayarnya. Jika tidak, dibayar oleh sesiapa saja yang menanggungnya, wanita itu. Jadi melainkan dia tak ada siapa, dia nak makan pun tak ada, macam mana nak bagi ke orang. Macam katalah di Palestin perang, hak nak makan hari-hari pun tak ada, nak bagi ke orang macam mana. Sampai ke peringkat itu tak dikeluarkan. Okay. Hak kedua tadi apa? Bagi zakat. Ya. Boleh tak zakat ni kita bagi terus kat orang? Hak ni zakat ni mungkin dia masukkan zakat ni zakat. Ulama-ulama khilaf. Kalau zakat fitrah ni merangkumi asnaf yang 8 tu ke ataupun hanya untuk fakir dan miskin? Okey. Tak apa. Normally fitrah ni tertumpu pada fakir dan miskin secara pembahagian yang dilakukan di negara kita ni. Innama sadaqatu lil fuqara. Zakat ni untuk fuqara wal masyakin wal amilina 'alaiha. Apa? Fuqara, miskin, amili wal muallafati qulubuhum, muallafat wa fir riqab, dan muallaf dan orang yang berhutang. Wal gharimin, dan orang yang orang yang hamba. Riqab orang hamba, dan gharimin dan orang yang berhutang. Dan kemudian wa fi sabilillah, orang yang pada jalan Allah. Disebut fi sabilillah, pada jalan Allah. Dan yang berikutnya wabnis sabil, dan
orang yang terputus perjalanan. Mudah terjemah dalam bahasa kita. 88 ni entitled, mereka ada hak untuk dapat zakat. Okey. Yang inilah yang dinamakan asnaf. Asnaf tu plurals kepada sinf, satu bahagian, asnaf bahagian-bahagian, 8 bahagian. Tapi orang Melayu dia salah faham, dia faham asnaf tu miskin. Dia ni asnaf, dia faham dia tu miskin. Salah ayat tu. Miskin, fakir miskin, salah satu, fakir satu, miskin satu. Dua-dua ni hanya 2 daripada bahagian yang 8. Ada asnaf yang tak miskin? Ada. Seperti wal amilina 'alaiha, orang yang bekerja untuk zakat tu pun dia dapat zakat. Dalam konteks negeri Perlis ni maibs. Maibs tu asnaf. Kerana dia termasuk daripada yang 8 ni. Dia berhak dapat zakat. Walaupun tengok dia kaya, tak tahulah kaya lah kira kan. Maksudnya tak, bukanlah, maksudnya ada duit, tapi kita boleh, dia berhak kerana dia bekerja untuk zakat tu. Kalau tidak, zakat tak bergerak. Kalau tidak, dia nak ambil macam mana? Dia nak keluar dia poket dia, nak cari minyak, nak pergi buat semua benda, nak pering kertas, nak ambil duit mana? Okey. Wal mu'allafatu qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Dan mu'allaf ni bukan mesti dia miskin. Dia mu'allaf saja dia dapat. Mu'allaf ni sama ada dia teringin nak masuk Islam, ataupun kalau kita bagi kepada dia menyebabkan dia masuk Islam, ataupun dia baru masuk Islam. Di Perlis, sebab tu orang bukan Islam yang mungkin kalau kita bagi dia akan masuk Islam, ataupun dia sangka baik dengan Islam, kita bagi kat dia. Kerana mu'allaf tu besar. Siapa lagi? Hamba yang nak bebas diri boleh dapat. Orang yang berhutang, kalau tidak semua geng hutang bank ambil kan. Masuk hutang sampai dia tersempitlah hidup dia. Tak boleh nak hidup kerana hutang dia. Contohnya yang kena alung buru kiri kanan sampai, tapi pun nak kena tengok jugalah. Dia pergi buat hutang riba tu satu kesalahan. Ini nak kena ada penilaian yang bagus pihak pentadbiran. Wa fi sabilillah, dan orang yang pada jalan Allah. Siapa dia? Yang mujahidin. Berjihad ni, yang berperang. Walaupun rumah dia kereta dia BMW, tapi dia pergi berperang di Palestin, dia dapat zakat. Dia berhak dapat zakat. Kerana dia diberi bukan kerana miskin, dia diberi kerana dia mujahidin. Itu asal wa fi sabilillah. Golongan yang mana berjuang menegakkan kalimah Allah, li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, mengangkat kalimah Allah menjadi tinggi. Kemudian para ulama meluaskan tajuk itu sehingga mereka memberikan kepada golongan yang menjuangkan agama, mempertahankan agama, yang pergi belajar untuk memuliakan agama, menguatkan umat Islam, dia bagi peruntukan. Bukan kerana dia miskin, kerana dia buat kerja tu. Wabnis sabil, dan orang terputus perjalanan. Dia kata, saya terputus tiket cik, nak balik negeri saya. Di negeri kerja apa? Negeri saya cikgu. Gaji berapa? Gaji 10,000. Tapi di sini semua hilang, apa pun tak ada. Boleh dapat zakat tak? Boleh. Kita tak payah tanya hak dia kaya dalam bank di kampung dia. Dia terputus perjalanan di tempat kita. Jadi kalau dia tanya, kalau orang tu ada duit boleh bayar ke tak? Tengok kategori apa. Kita bagi satu orang yang pendakwah yang betul-betul berjuang, bukan dia dakwah for sampul, for pulus. Dia dakwah lillahi ta'ala. Walaupun dia dah ada duit, kesenangan, kita bagi ke dia kerana dia berhak. Kerana kalau dia benar-benar mempertahankan agama. Okey, soalan tadi, boleh tak kita tak bayar kepada pihak kerajaan, kita pergi bayar terus kat dia? Misalnya kita tengok ada tabung Palestin, nak bagi kepada mujahidin, tapi hati-hati ya, kerana ramai orang guna nama Palestin, semua orang pakai ambil duit, padahal tak sampai kat Palestin pun, yang sampai kepada Pak Din, bukan kepada Palestin. Katakanlah kita pergi ke Gaza ke apa, kita tengok mereka perlukan, kita ambil 2,000 from our money, kita bagi, kita niat yang ni zakat saya tahun ni. Boleh ataupun tidak?
Secara teknikalnya, kalaulah dia dah ambil, kita niat zakat, berlakulah zakat. Cumanya, kalau pemerintah menuntut supaya kita bayar zakat, pemerintah kata, kita dah bayar dah. Pemerintah kata tak, saya tak tahu, awak mesti bayar melalui saya, baru saya tahu, baru saya boleh bahagikan. Wajib kita taat pada pemerintah, kena bagi balik kat pemerintah. Tapi kalau pemerintah kata tak kisahlah, you nak bayar sendiri pun boleh, bayar melalui saya pun boleh, melalui pemerintah boleh, itu tak apa. Tapi kalau pemerintah menyatakan bayar melalui dia, dan dia ternyata menguruskan zakat itu dengan cara yang betul, dia tak seleweng, maka kita bayar melalui dia. Kerana kalau tuan-tuan pergi bagi sendiri, yang ni pergi bagi kat dia ni, kawan ni, yang tu pun pergi bagi kat kawan ni, yang ni pergi bagi kat kawan ni, lama-lama mungkin 2-3 orang dapat banyak, ada orang tak dapat. Tapi bila bagi pada pemerintah, amilin yang kerajaan lantik, dia kena tengok semua supaya semua orang dapat dengan cara yang sepatutnya, yang adil. Itu antara hikmah lah diberi pada pemerintah. Okey, faham ke tu? Okey lagi. Senang ceramah macam ni. Saya lain kali nak pergi tempat lain ceramah macam ni juga. Kita akan teruskan soalan kita, Datuk. Kalau dululah Datuk, orang tua selalu katalah kalau Lailatul Qadar ni ada tanda-tanda dia, pokok, sujud dan sebagainya lah. Tapi kita nak penjelasan pada hari ini, apakah tanda-tanda Lailatul Qadar dan apakah doa yang dianjurkan untuk dibaca pada malam tersebut. Okey. Saya sebelum nak jawab soalan ni, saya nak jawab satu soalan. Pagi tadi ada satu orang daripada bekas speaker parlimen, call saya, tanya satu soalan tentang apakah betul kelebihan Jumaat akhir pada bulan Ramadan ni. Hari ni lah Jumaat akhir ni, yang mana katanya kalau semayang lepas asar Jumaat akhir ni, solat 4 rakaat, lepas Fatihah baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr 15 kali, kemudian yang berikutnya Al-Kautsar 15 kali. Seluruh sembahyang yang terlepas dia cover. Kata dia ada satu ustaz juga yang duk cakap dalam video apa pun, saya tak tahulah. Okey. Jadi oleh kerana saya lagi peringat balik soalan tu, saya takut saya lupa saya. Jadi saya nak ulas yang ni dululah, sebab dia tanya. Orang lain juga tanya. Pasal hari ni memang hari Jumaat ni. Sekejap lagi nak main waktu asar. Yang pertama, sebelum nak cerita hadis tadi, kita nak cerita macam ni. Pada 10 malam yang akhir itu adalah hari-hari yang memang terbaik bagi malam dalam setahun ni. Hari-hari yang terbaik 10 malam yang terakhir. Malam yang terbaik ialah 10 malam yang akhir Ramadan. Hari-hari yang terbaik ialah hari Zulhijjah, ingatlah kan? Tapi kita cerita tentang malam yang terbaik. Of course bulan Ramadan ialah bulan yang baik. Hari-hari yang akhir ini pun al-ashrul awakhir, 10 yang akhir pun hari yang baik. Nabi syadda mi'zarahu, kan, Nabi perkemaskan kain dia, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, Nabi menghidupkan malamnya dan Nabi menggerakkan keluarganya. Okey, no question, ada dalam hadis. Hari Jumaat juga hari yang baik, betul tak? Khairul yaum tatla'u alaihi syams yaumul Jumaah. Hari yang terbaik, matahari terbit adalah hari Jumaat, kan? Bila hari Jumaat duduk budak pada 10 akhir Ramadan,
maka dianggap oleh para ulama sebagai adalah kelebihan dia pasal di atas kelebihan-kelebihan yang asal, bukan kerana ada hadis. Di kalangan para ulama menyebut demikian. Kemudian timbul satu istilah dia panggil al-Jum'ah al-Yatimah. Jumaat yatim. Jumaat ujung tu, yatim. Pas dia panggil. Ataupun sebagian al-Jum'ah al-Hazinah. Jumaat yang sedih. Katanya disebabkan beberapa peristiwa yang dirakamkan dalam sejarah dianggap sebagai Jumaat itu Jumaat sedih. Ada khalifah-khalifah pada zaman Fatimi. Zaman Fatimi di Mesir, khalifah Syiah. Kemudian berlangsung selepas zaman yang tak Syiah pun. Pada hari Jumaat akhir, khalifah-khalifah ni memang akan pergi di masjid, memakmurkan masjid. Lalu akhirnya timbul macam budaya dalam masyarakat setengah tempat memakmurkan Jumaat yang akhir, bukan kerana ada hadis. Kemudian timbul hadis. Kata Al-Imam Syaukani, timbul pula hadis, kononnya siapa yang semayang tertentu pada hari Jumaat yang akhir ni dapat macam-macam kelebihan, termasuk yang tadi. Kata Al-Imam Syaukani, hadis ini maudhu' palsu. La iskala fih, tidak ada syak keraguan lagi, dia memang palsu. Maksudnya kalau tanya hadis tu sahih kah cerita tu? Palsu. Hatta fatwa di Mesir kata buang, suruh buang benda tu. Kerana ia batil, tak datang daripada Nabi, rekaan. Ada pula kalau ada ustaz yang pergi sebar, dia menyebarkan hadis palsu. Dan Nabi memberi amaran, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang buat dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduknya di dalam api neraka. Ibn Hibban menyebut bahawasanya bab wujud dukhul nar, bab wajib masuk neraka. Sesiapa yang menasabkan sesuatu pada Rasulullah wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi, sedangkan dia tak tahu benda tu sahih ke tak. Jangan sandarkan kepada Nabi apa yang bukan Nabi kata. Cumanya kalau dia kata saya ni hari ni hari Jumaat akhir Ramadan, Jumaat hari baik bulan Ramadan pula, saya pun hari ni pulun sikit baca Quran, tak apalah. Pasal di atas kelebihan umum itu. Sebab itu di kalangan para ulama, mereka menyukai kalau malam ganjil itu jatuh pada hari Jumaat. Macam malam tadi lah. Malam tadi malam hari ni 25, malam tadi malam 25, hari ni hari Jumaat. Sebab tu ramai orang yang suka dengan mengharapkan ia Lailatul Qadar. Mengharapkan ia Lailatul Qadar. Tapi adakah hadis yang kata macam tu? Tak ada lah. Tapi hadis yang kata kelebihan hari Jumaat? Ada. Hadis yang kata kelebihan malam-malam Ramadan yang 10? Ada. Hadis yang menyatakan tentang kelebihan Ramadan itu sendiri? Ada. Jadi kalau hari Jumaat ada orang pulun ibadat sikit, lebih, tidaklah mengapa, kerana asalnya memang hari Jumaat tu ada hari yang lebih. Tambah pula pada bulan Ramadan. Tapi jangan sandak cerita pada Nabi. Okey. Balik pada soalan tadi. Ulang balik. Pasal senang dia nak rakam ni supaya esok orang tahu soalan apa. Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Okey. Dan doa dia. Doa yang dianjurkan lah. Okey. Apa tanda malam Lailatul Qadar? Sebelum saya nak sembang tanda malam Lailatul Qadar, tuan-tuan berharap tak melalui Lailatul Qadar? Harap tak? Kalau ada orang tak berharap tentang Lailatul Qadar ni, memang dahsyat. Kita akan lalui tak Lailatul Qadar? Tentu kita akan lalui. Lailatul Qadar ialah malam Al-Qadar. Dia tak pernah ada kaitan mesti kita nampak tu sesuatu. Tak ada kaitan. Sesiapa yang beribadat pada malam berkenaan, dia dapatlah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dia sembahyang 2 rakaat pada malam tu, lebih baik pada 1000 bulan. Kalau dia sedekah pada malam tu, lebih baik pada 1000 bulan. Kalau dia istighfar pada malam tu, lebih baik pada 1000 bulan. Kalau dia sembahyang
Sunat lebih baik pada 1000 bulan. Kalau dia zikir, lebih baik pada 1000 bulan. Kalau setiap malam 10 yang akhir dia beribadat, dia dapat ke tak? Confirm lah dapat. Itu dulu. Apa yang kita cari? Kita cari keampunan Allah. Ramai orang dia fikir bila sebut Lailatul Qadar, bagi Lailatul Qadar, aku tender ni nak masuk ni, doa. Mesti ada orang macam tu. Ni aku ni anak suami masalah. Bukan salah tentang doa tu, tetapi perkara yang terbesar yang diperlukan oleh manusia. Saya semalam pun saya sebut dalam kuliah dan akan saya sebut selalu. Apa yang terbesar yang kita semua perlukan ialah keampunan Allah. Hidup ini jika Allah ampunkan kita, kebahagiaan itu akan datang dengan cara yang kita sangka dan tidak sangka. Rezeki kita akan naik, rezeki kita akan diberikan, kebahagiaan akan Allah berikan, kurniaan berbagai akan Allah berikan apabila Allah ampun. Sebab itu kita disuruh beristighfar. Bila ditanya pada Aisyah tanya doa apa, Nabi tak kata doa apa, Nabi kata doa yang paling berkaitan dengan keampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau tu pemaaf, sukakan kemaafan, maafkan aku. Kalau Allah maafkan kita, bahagia. Semalam saya buat lagi contoh. Kita main pejabat, kalau kita tahu bos pejabat kita ni cukup tak suka kat kita, tengok muka pejabat pun, tengok bangunan pejabat pun kita serabut. Betul tak? Masuk main pejabat, tengok bos dia tak bercakap dengan kita pun, kita dah serabut. Walaupun hari tu dia tak marah, dia clean tengok kita, Allah. Sepanjang kita tahu bos dalam apa tak suka kat kita, kita pun kata kalau boleh nak cari tempat lain, aku bos tak boleh ping aku ni. Betul tak? Sama juga kalau kita duduk di rumah, suami kita tak suka kat kita. Hatta kalau isteri tak suka kita, mak kita tak suka, walaupun hari tu dia tak marah kita, kita duduk di rumah, kita tahu dia tak suka kat kita, kita sabut. Kita pergi kerja, kawan sebelah tak suka kat kita, kita nak duduk di tempat kerja, tengok dia, kita serabut. Walaupun hari tu dia tak cakap apa kita. Betul tak? Manusia ni dia ada dalaman dia yang boleh dia, insting dia yang dia akan rasa orang suka tak suka. Bagaimana kalau kita hidup atas dunia ni, Allah tak suka kat kita, Allah tak ampun kita. Sebab itu bila Allah tak ampun, kereta besar, duit banyak, muka cantik, makan sedap, manusia itu sentiasa dalam keadaan kegelisahan yang dia pun tak tahu apa yang dia gelisah. Dalam serba tak kena yang dia pun tak faham apa yang tak kena dengan hidup dia. Dia akan try macam-macam. Sebahagian kita tengok orang barat, bukan kan salah, panjat bukit, terjun bangunan tinggi, lompat itu, terjun, looking for something, cari sesuatu yang dia tak faham. Dia sesat di dalam dirinya sendiri. Sebab itu offer Ramadan, tawaran salat, tawaran puasa, tawaran haji, tawarannya ialah keampunan Tuhan. Itulah yang kita perlukan. Sebab itu dalam semua kesempatan mintalah, Rabbi ghafirli, Tuhanku ampunlah aku. Manusia disuruh mengulangi sehari-hari banyak, ratus, ribuan kali, maka jiwanya akan tenang, rezekinya akan sampai, kebaikan dia akan tengok, keajaiban hidup dia akan rasa, kerana dia mendapat keampunan Tuhannya. Itu dulu. Bila kita faham yang itu doa yang penting. Kemudian setengah orang dia tanya, apa dia tanda malam tadi Lailatul Qadar? Setengah orang dia tiap hari kita jumpa kita, malam tadi jumpa. Dia ingat ni macam member main ziarah kan. Adakah hadis-hadis yang menyebut tentang tanda Lailatul Qadar?
Ada beberapa hadis, antaranya ialah hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang dia ni keyakinan dia Lailatul Qadar pada 27. Itu keyakinan dia. Pasal apa dia jauh? Sebahagian sahabat mereka yakin 27. Sebahagian, bukan semua. Sebahagian 27. Antaranya Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab. Ni orang Quran ni. Sebahagian riwayat menyebut Ibn Abbas ni, dia kata kerana Lailatul Qadar tu 3 kali disebut dalam surah Al-Qadar tu, dan huruf Lailatul Qadar itu 9 kali 3 27. Dia andai Nabi tak kata, tapi dia buat calculation dia sendiri. Okey, tak apa. Ubay kata Nabi SAW sebut tentang Lailatul Qadar ini ialah hari iaitu sabihatuha tatlu'u syamsu fi sabihatiha laisa laha syu'a. Matahari terbit dalam keadaan dia tidak ada pancaran-pancaran tajam cahaya matahari. Itu ada dalam riwayat Ubay. Ada dalam riwayat Wasilah Ibnu Asqa juga menyebut Lailatul Qadar Lailatul Baljah. Hari Lailatul Qadar ialah hari yang baljah. Baljah ni yang bersinar, elok, kan? La harah wala baridah, tak panas, tak sejuk. Yang ni bukan hari dia tidak ekstrim panas, tidak ekstrim sejuk. Wa min alamatiha tatlu'u syams wa yaumiha fi tatlu' asyam yaumaha laisa laha syu'a atau kama qala. Antara alamatnya matahari terbit pada hari itu dalam keadaan tidak ada sinaran tajam. Itu yang disebut dalam riwayat-riwayat yang dalam riwayat Muslim ada, di dalam riwayat Abu Dawud ada, di dalam Musnad Ahmad ada riwayat-riwayat ni. Ada riwayat-riwayat atau khabaran yang tak sabit daripada Nabi. Kononnya pada malam Lailatul Qadar itu anjing tak menyalak. Ini tak sabit. Tidak ada hadis yang sahih tentang hal itu. Ada yang menyatakan pada malam Lailatul Qadar itu pokok turun tunduk. Nanti apabila habis dia naik balik. Ada disebut dalam Tabari, tapi ini juga tidak sabit. Sebab itu ada cerita orang tua-tua dulu dia buat cerita pokok baju tersangkut tu sebab malam Lailatul Qadar. Dia tak tu kemudian berdiri balik. Ini juga tidak ada di dalam riwayat yang sahih. Ada yang kata air pada malam berkenaan beku. Juga tidak ada dalam riwayat yang sahih. Ini semua cerita-cerita orang. Sebenarnya kita tak disuruh untuk cari semua benda tu. Kalau satu orang tu dia duduk dalam masjid, dia tak keluar, apa pun dia tak nampak, dia doa, dia duduk di rumah dia semayang qiyam Ramadan, dia doa, dia semayang, dia solat, apa pun dia tak nampak, dia tak tahu di luar hujan ke cerah ke, dia tak tahu. Kalau malam itu Lailatul Qadar, dia dapat fadilat Lailatul Qadar. Kalau dia keluar pada rumah dia, duk pergi tengok langit macam mana, bunyi macam mana, dia tengok apa sekalipun, kalau dia tak ada ibadat apa, dia tak dapat fadilat Lailatul Qadar. Masih ada lagi beberapa hari ni, ada berapa hari kita? 4 hari, 5 hari, 4 hari. Usahakanlah setiap malam untuk beribadah dan berdoa. Semoga kita dapat kelebihan Allah. Okey, ada lagi? Ada lagi, Datuk. Ini soalan ni cepumah lah, Datuk. Baru ni kita diwawarkan, diheboh-hebohkan dengan satu istilah lah. Saya Datuk pun dah jawab soalan ni panjang lebar di dalam saya baca lah isu berkenaan dengan perkara ni. Jadi kita nak minta Datuk bagi pencerahan sikit berkenaan dengan isu penggunaan istilah kafir yang baru-baru diwawarkan. Panas juga lah. Saya dah tulis, tapi dah tanya ni saya akan jawab untuk tuan-tuan dengar elok-elok. Negara kita ini adalah satu negara yang telah hidup harmoni antara Muslim dan non-Muslim. Betul atau tak? Betul.
Boleh tengok apa yang berlaku kat orang Islam di India. Hari-hari dibunuh kerana makan daging lembu. Mereka dipukul, diseksa, masjid diruntuhkan, rumah dibakar. Boleh lihat apa yang berlaku pada orang Islam di China. Lihat di negara-negara minoriti orang Islam. Adakah di negara kita ada hal yang sama kepada golongan minoriti? Ada tak? Tak ada. Bahkan golongan minoriti dalam negara kita lebih kaya pun daripada orang Islam. Betul tak? Sejak daripada merdeka, bahkan sebelum merdeka barangkali, sehingga kerajaan terbentuk, berbagai parti politik, berbagai pertubuhan orang Islam, berbagai latar pendakwah, berbagai yang tak berdakwah ke yang berdakwah, majlis rasmi, majlis tak rasmi, ataupun percakapan biasa. Adakah orang Islam duk pi panggil pada orang bukan Islam, saudara-saudara umat Islam dan geng kafir? Adakah? Tak ada. Pernahkah kita dengar orang buat pengumuman, kita menjemput mereka yang kafir untuk berada? Pernahkah? Ada tak? Pernah tengok orang bila cakap dengan orang bukan Islam, kafir, maizat? Adakah? Tidak ada. Kalaupun mungkin ada, itu dia berkelahi. Kes lain kan? Berkelahi ni tak payah cerita lah. Kalau berkelahi bukan kata dengan bukan Islam, sama-sama Islam, bertumbuk kata macam-macam. Tapi tidak ada. Walaupun kita tengok ada isu-isu yang begitu sangat serius, seperti tulis Allah pada stokin ini, pun orang Islam, saya kata, berbagai orang Islam juga berniaga. Ada jual tudung, ada jual baju, ada jual makanan. Pernah tengok orang Islam pergi ambil salib ataupun pergi ambil gambar tokong orang lain bubuh di kasut mereka? Pernah tak tengok? Tak ada. Majoriti orang Islam hidup dalam negara ni, mereka tak pernah buat pun hal tu. Kita tengok mereka buat. Saya bukan salahkan semua orang. Kita tengok mereka buat. Tapi orang Islam tak pernah buat. Kalau orang buat memang dia marah. Tapi adakah bila kita tengok, kita marah, semua pakai ambil gambar tokong mereka, bubuh kat kaki kita pula pijak. Ada kita buat? Kita tak buat. Ada kita duduk sembang, majlis ini pertama, Assalamualaikum kepada mereka yang beragama Islam dan salam sejahtera kepada kafir-kafir. Ada? Ada? Tak ada. Orang yang menimbulkan kononnya untuk supaya orang Islam kena berbahasa dengan baik, jangan panggil kafir, hanya cuba menimbulkan persepsi negatif kepada masyarakat Islam negara ini yang mana kita tidak pernah lakukan. Betul tak? Cuba menimbulkan Islamofobia. Duka cita kalau dia satu orang Islam. Create cerita yang tak berlaku dalam masyarakat Islam. Dia macam, tuan-tuan, dia macam satu cikgu yang tak pernah pukul budak dia. Tak pernah serotan sampai mengajar dengan hormat. Lepas tu mari satu orang ke sekolah tu bagi taklimat. Kita sebagai cikgu ni, janganlah duk pukul budak. Jadi budak pun heran. Pertama dia pun tak nak kena pukul. Cikgu pun tak nak pukul. Tetapi budak-budak lain yang nak masuk sekolah tu jadi takut. Betul tak? Kerana dengan cerita yang dia buat tu seolah menggambarkan cikgu-cikgu ni duk pukul budak. Betul tak? Walaupun mungkin cakap dia tu betul. Tapi cakap yang betul itu, kalau letak pada konteks itu, ia memberikan persepsi yang negatif. Betul tak? Satu, kita tak pernah duk tengok mengendap perempuan mandi. Mereka, hang ni janganlah duk endap perempuan mandi. Terkejut. Orang tengok kita, hang duk endap ke? Aku tak nak endap. Ya aku tak kata hang endap. Aku beritahu nasihat jangan. Hang nasihat kat aku pasal apa? Bila aku pergi endap? Atau orang kata, bila aku pergi mengintip? Satu orang nasihat kita, ni aku nak nasihat dengan kerja-kerja juga tapi jangan duk curi duit kerajaan. Kita kata, kita marah kata, pasal apa hang nak marah? Nasihat aku salah ke? Memang nasihat tak salah. Tapi bila hang nasihat macam tu, hang memberi gambaran, kau memberi gambaran seolah-olah aku selama ni curi duit kerajaan. Apa tujuan tiba-tiba beberapa kelompok ini menimbulkan seolah-olah orang Islam duk panggil pada orang kafir ni, woi kafir. Orang tak panggil orang kafir. Betul tak? Tetapi perkataan kafir itu ada dalam agama ataupun tak? Ada.
kita menggunakannya dalam konteksnya dalam agama. Ketika kita membahaskan perbahasan akidah, perkataannya ialah Islam dan Muslim dan kafir. Kafir itu bukan kita guna, Quran menggunakannya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir. Banyak ayat yang menyebut tentang kafir. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, al-kafirun. Diulang dalam konteks akidah untuk kita bezakan. Kafir bukan bermaksud kita nak katok kepala dia, bermaksud dia tidak percaya apa yang kita percaya. Kita ini kafir kepada akidahnya, betul tak? Kita kafir kepada akidahnya, dia kafir pada akidah kita. Sebab tu Quran menyatakan, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Sesiapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Ya, siapa yang kafir dengan taghut? Kita kafir dengan taghut. Taghut apa yang menyanggah Allah Ta'ala, kita kafir dengan dia. Kita kafir dengan syaitan. Kita kafir dengan iblis. Kita beriman dengan Allah. Mereka kafir dengan agama kita, mereka beriman dengan agama mereka. Orang Kristian juga menggunakan perkataan kafir merujuk kepada orang yang tak percaya pada agamanya. Kalau orang Kristian kata kamu orang Islam kafir dengan ajaran kami, ya, kami kafir dengan ajaran kamu. Awak kafir dengan. Tidak ada sesiapa pun yang isu sebelum ni. Sejak merdeka sampai sekarang tak ada orang. Memang perkataan kafir itu ada sebagai istilah agama. Perkataan kafir, perkataan syirik, perkataan murtad ada dalam agama ini sebagai satu klasifikasi akidah dan juga satu perbahasan akademik, ilmiah. Ada orang kata Qardawi tak bagi sebut perkataan kafir. Kamu boleh baca buku Qardawi kah? Qardawi cakap dalam konteks tadi, jangan pergi panggil kat orang weh kafir. Tapi buku Qardawi, baca fiqh jihad, baca buku, dia juga menggunakan perkataan kafaru, al-kafirun dalam konteks perbahasan akademik. Kafir lah. Kita tak bagilah anak kita di jalanan pergi bagi kat orang ni kafir, Maisat. Tapi kalau kita cerita kat anak kita di rumah tentang akidah, kita beritahu kita orang Islam buat yang ni amalan orang kafir, agama tak benarkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tak boleh, kita tak boleh pakai yang ni pakaian orang kafir. Itu ajaran kita pada anak kita. Tak menusabah satu orang kata dia mengharamkan perkataan kafir dalam keluarganya, melainkan dalam rumahnya ada kafir. Yang mana takut anak dia pergi kata kafir tu di rumah dia. Ataupun anaknya itu memang suka kafir mengkafir. Jika tidak, ayat itu tidak valid, tidak relevan. Saya bukan sangka buruk ke apa. Perkataan itu tidak kalau dia kata saya tak benarkan anak saya menggunakan perkataan kafir di sekolah, kita faham. Jangan kata pada kawan. Tapi kalau awak tak benarkan perkataan tu, boleh sekadar kita ni dia. Boleh, nama apa? Ni sekejap. Okey. Okey. Kalau perkataan itu dia kata jangan guna di sekolah, maka itu munasabah. Mungkin tak boleh guna kata pada kawan-kawan. Tapi kalau perkataan itu hatta di rumah pun tak dibenarkan, dia kata nak kata kat siapa yang tak benar? Melainkan kita faham di rumah dia ada orang kafir, sehingga jangan kata. Kedua, anak dia ni dah terbiasa maki jumpa orang kafir. Sepanjang kita duduk dengar manusia Melayu ni, jaranglah kita tengok budak-budak ni. Mungkin orang kata ada orang samakan. Macam kita tak benar anak kita kata perkataan babi dengan celaka lah. Macam tu lah. Babi dengan celaka memang menjadi kebiasaan, ataupun bukan kebiasaan, menjadi perangai tak elok setengah orang guna untuk maki orang. Bila maki orang, pergi kata perkataan tu. Jadi kita kata jangan duk kata babi rumah. Konteks itu. Tapi tuan-tuan jumpa budak-budak sekolah
Bila maki orang, kafir. Kafir. Kalau dia tu teruk jakun di laut, ataupun pelik sangat, mungkinlah. Tapi pada keluarga yang rasional, kita tak pernah jumpa satu budak balik rumah, kalau nak marah ke orang, hang kafir. Sehingga kita nak kata jangan guna perkataan kafir di rumah. Saya bukan nak merujuk pada individu mana-mana. Saya tak mau ibu bapa lain ikut benda itu. Melainkan bila awak kata perkataan itu, implikasinya awak tak boleh guna Quran. Itu je konteks yang ada. Melainkan awak kata tak, sebab anak saya ni memang seorang tu marah aja kerja duk kata kafir. Itu yang saya tak bagi tu. Okey, exceptional. Tapi itu pun pelik lah. Itu pun pelik. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Bukan kenapa Dr. Mazhar susah hati ingat benda ni. Bukan saya susah hati. Tidak berasas, tuan-tuan. Dunia ini sedang berjalan dengan agenda. Pada era 80-an, mereka timbulkan perkataan yang bahaya dalam masyarakat. Jadi sebut ialah perkataan jihad. Maka orang tak boleh sebut perkataan jihad. Jihad tak ada, hanya jihad ekonomi. Sehingga apabila orang Islam mempertahankan tanah air mereka, menggunakan perkataan jihad, mereka dianggap teroris. Rakyat Palestin teroris, Israel tidak teroris. Pasal rakyat Palestin kata dia jihad. Sehingga orang takut nak cakap perkataan jihad. Takut dituduh pengganas. Dan saya menyertai pentas-pentas antarabangsa, ada beberapa perkataan lagi mereka tak mau. Jangan kata hanya Islam masuk syurga. Di Mesir juga ada polemik beberapa hari ini. Bekas tokoh agama yang datang ke Malaysia daripada Mesir itu juga menyebut syurga bukan hanya untuk orang Islam saja. Saya bukan kata orang bukan Islam kecil hatilah kata syurga bukan untuk dia. Itu kepercayaan kami. Kamu katalah kamu masuk syurga, tak apa kamu katalah. Itu kepercayaan, bukan kita pi ambil syurga dia pi bakar. Tak ada kepercayaan. Satu orang kata, kalau kita kata wanita yang tercantik ialah isteri saya, kawan kita muasam ke sampai hati yang kata isteri yang habis tu isteriku nak duduk mana? Aku cakap untuk diri aku. Hang cakap lah bini hang cantik, punya pasal lah. Faham tak tuan-tuan? Faham tak? Oh, kita bercakap berhubung dengan agama kita, bukan kita hina agama dia. Selama ni kita begitu tolerance. Kita begitu tolerance. Mereka nak, dia pun anggap bahaya perkataan kufur, perkataan syirik, perkataan murtad. Ini ada agenda. Sebab itu tuan-tuan tengok ada penceramah-penceramah di Indonesia juga yang mula mengulas perkataan kafir ni. Kerana ia bukan isu tempatan, ia isu international. Ia ada agenda. Dia bukan kebetulan. Dan selepas daripada ini akan ada percubaan lagi. Beberapa artikel telah dikeluarkan. Bukan Muslim juga kata perkataan kafir tak patut ada di dalam negara kita. Tuan-tuan tengok. Sedangkan selama ni perkataan tu ada. Ada orang kamu yang kena katok. Ada gereja yang kena diruntuhkan. Ada kuil yang diserang kamu tak dibenarkan. Bahkan kami berhenti kereta kerana kamu pergi lintas nak pergi ke kuil kamu. Kelompok ini cuba create persepsi buruk, Islamofobia terhadap masyarakat Islam. Duka cita yang mengkreatkan pemikiran ini apabila dia mengaku dia juga Muslim. Itu yang saya timbulkan. Bukan soal sama dengan babi dengan celaka orang tak pergi guna rumah. Itu kamu orang panggil Arab kata qiyas ma'afarik. Kias yang jauh. Tak ada orang, tak ada dua beradik bila sembang, adik dengan abang dia, sikit adik dia kata abang kafir. Ada. Mungkin dia kata abang celaka, mungkin ada.
Orang Melayu tak kata pun kat orang kafir. Hari tu je ada. Oh, dia kata ni ada fenomena melampau berkafir-mengkafir di negara kita. Itu fenomena yang melampau memang berlaku. Tapi bukan kesalahan perkataan. Ada orang melampau, kan? Sampai semayang tak ambil peduli orang. Takkan nak haramkan semayang, solat. Ada orang pergi sedekah kat orang sampai family tak ingat. Takkan nak haramkan sedekah. Yang salah ialah perbuatan dia. Ada orang kafir mengkafir. Salah kafir mengkafir. Tapi perkataan itu idea. Tuan-tuan, kalau satu makcik tepi jalan tu, makcik tepi jalan, cakap pun tak apa nak betul, kasut, slipper, stokin pun tak apa kenai, tak apalah. Tapi kalau satu orang educated menggunakan perkataan haram, dia mempunyai latar belakang undang-undang, dia tak faham perkataan tu. Dia tak faham perkataan tu. Kalau makcik tepi jalan memang hak duk cakap pun tak apa, pi Kuala Perlis lagi pakai kasut, balik tak pakai kasut, tak apalah. Ini satu orang educated, ada ilmu, bercakap di khalayak ramai. What do you mean by that words? Apa awak maksudkan? Kalau tak ada orang ulas hari tu, benda tu berlalu begitu. Tapi bila dah ada orang ulas, oh, berbagai alasan bagi, tak apa, you bagi alasan, okey, kita boleh accept. Tetapi kita nanti jangan benda ni ditimbulkan lagi. Itu peringatan kita. Saya ketika saya sebut pun, saya tekan sebut nama pun, saya kata kalau ada orang kata, yang dia rasa pasal apa kalau dia bukan kata macam tu. Ini umum. Saya tak ada. Kalau saya nak please orang, saya please. Ada apa orang lah pakai please. Oh no, it's okay, okay, you can please. Tetapi saya memberi ingatan, because this is not national issue. This is international issue. People atau organizations, they have their own agenda behind this. Mereka ada agenda. Saya tak kata dia ada agenda. Kerana macam ni tuan-tuan, kita tengok benda ni, banyak benda orang nak buat salah. Lepas tu tiba-tiba satu orang buat salah yang sama, kita respon kepada dia. Dia kata, hang sangka buruk kat aku. Mana boleh bulan puasa sangka buruk. Aku bukan sangka buruk. Aku tak mau apa yang jadi kat sana dibawa mereka ke sini. Itu maksudnya. Clear tuan-tuan? Tuan-tuan faham maksud saya? Tak apa. Kalau dia kata, oh, kita tak maulah orang Melayu ni duk dipanggil kat orang bukan Islam, weh kapiak. Betul. Tapi come on man, siapa dia yang duk dipanggil kapiak ni? Tuan-tuan duk kerja benar jumpa. Hadirin dan hadirat sekalian, diminta supaya mereka yang beragama Islam untuk tunggu sebentar, dan yang kafir boleh beredar. Ada, tuan-tuan pernah dengar? Benar tak? So come on lah, jangan duk buat cerita ni untuk menghalalkan kekarutan itu. Jadi kafir yang kita katakan ni kekal digunakan dalam konteksnya, konteks akidah, konteks Al-Quran, konteks hadis. Kekal lah perkataan itu. Bukan hina dia, itu pun pembahagiannya. Terima kasih Datuk atas pencerahan yang telah diberikan dengan isu kafir ataupun istilah kafir yang digunakan. Jadi kita ada masa lebih kurang setengah jam ni Datuk. So kita untuk soalan moderator dah habis. Cuma kita nak buka soalan kepada rakan-rakan kita lah kalau ada apa nak dipersoalkan. Sebab dalam dekat tangan saya ada 3 soalan Datuk naknya. Dah disampaikan kepada saya ni. Cuma ada rakan kita nak tanya dulu kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Harunida bin Johari. Mungkin soalan saya ni dia tak bersangkut sikit lah dengan babak ni, tapi saya nak tanya. Saya ni salah seorang daripada yang jaga solat tu, dengan di awal waktunya, dengan jemaahnya, dengan solat tahajudnya, segala-gala solat saya buat lah, dengan puasa sunat semua saya buat.
Dalam masa yang sama juga tu, saya benda-benda mungkar pun saya buat ya. Saya mengata ke orang, saya main kerja apa ikut suka saya. Lepas tu dalam pejabat pun saya ada puak-puak dah tu ikut suka saya buat. Kan? Adakah ini yang dinamakan hati yang membolak-balik dalam Islam tu? Sila beri pencerahan tu. Terima kasih tu. Okay, terima kasih. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang pertamanya, ibadah yang benar, bukan yang fake, bukan ibadah yang hanya untuk show off, untuk tunjuk pada orang. Ibadah yang benar jika dibuat dengan cara yang benar, mempunyai kesan pada diri dia, dia akan ubah diri dia. Quran tak bohong, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada fahsya' dan munkar. Mungkin manusia itu masih lagi terlekat beberapa mungkar, tapi dia sentiasa akan rujuk pada diri dia. Rasa bersalah dia di depan Allah. Kerana setiap kali dia solat, dia akan istighfar, minta keampunan. Dan ibadah yang dilakukan kerana mencari redha Allah, bukan kerana nak tunjuk kat member, kerana aku nak jadi AJK masjid lagi, depa kata aku tak main masjid pula. Tak. Kalau orang tu dia cari redha Allah, mesti dia akan sedaya upaya memastikan Allah tak murka kat dia. Dosa semua orang buat, tapi kalau dalam masa yang sama dia okey dengan kemungkaran yang banyak. Semayang, ambil harta orang. Apa yang dia cari di sebalik semua ni? Bukan saya kata semayang dia tak berguna, mudah-mudahan semayang dia menghalang dia kalau dia solat yang betul. Tapi maksudnya, apa tujuan dia di sebalik ibadah dia? Dia cari apa sebalik ibadah dia? Maka dalam hidup ni, kita dapati ibadah yang benar-benar difahami. Kalau orang tu bangun tahajud, ajaib peranan tahajud membetulkan manusia. Saya semua bagi kata nasihat diri saya, tuan-tuan semua, hadapilah sejuta masalah dan gelombang hidup bagaimanapun, tapi jika seorang tu terus bertahajud, Allah akan memenangkannya. Tahajud keajaiban. Kalau Allah menjemput satu orang tu memang bangun tengah malam untuk berdiri, dia orang istimewa. Tapi kalau dia melakukan macam-macam maksiat, kemudian dia beritahu dia bangun tahajud, kita macam ada question sikit, betul ke? Tahajud adalah majlis istimewa yang Allah jemput hanya orang-orang yang dikasihi. Orang boleh bangun tengok bola, tapi belum tentu dia bangun tahajud. Boleh bangun untuk solat, sujud, menangis, merintih pada Allah. Maka sembahyang, ibadah yang benar mempunyai kesan pada hamba diri. Manusia mungkin ada dosa antara dia dengan Allah. Dosa dengan Allah ni antara dia. Tapi kalau dia sampai melanggar dosa dengan manusia, sembahyang rajin tapi maki orang, dia nak upi mana pahala dia? Dia bagi pada orang lain. Orang yang melazimi zikir, dia akan rasa berat lidah dia nak kata benda tak elok. Tapi kalau orang tu cakap je maki, maksudnya lidahnya bukan lidah seorang yang berzikir. Tuan-tuan, hidup ini dengan keserabutan hidup tak dapatlah diubati melainkan dengan ibadat yang betul. Solat, sujud yang betul, zikir yang betul. Laziminya. Tak payah doa habaq, subhanallah, subhanallah, tunjuk ke orang. Kita melaziminya. Itu kalau ibadah betul. Tapi kalau ibadah tak betul, mungkin orang, you can pretend to be. Boleh, orang kata apa? Menunjuk ataupun boleh berlagak seperti itu, tapi awak bukan itu.
Kalau betul orang tu ahli sujud pada waktu malam hari, berpuasa pada siang hari, dengan niat yang betul, kepahaman yang betul, mungkin pada hari awal dia masih lagi tak betul, akan merubah diri dia. Tapi kalau 20 tahun macam tu lah, dia kata dia sembahyang malam, siang hari maki orang, kita rasa betul ke hang sembahyang malam? Melazimi juga ibadah sama juga, melainkan dia ibadah dalam keadaan dia tak faham. Mudah-mudahan Allah berikan tuan-tuan, betulkan niat dalam ibadah, betulkan kefahaman dalam ibadah, Allah akan membetulkan hidup kita. Man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Siapa yang berjihad untuk kami, bersungguh-sungguh untuk kami, kami akan tunjukkan dia jalan kami. Kalau dia bersungguh-sungguh dia kata ibadat, Tuhan tak tunjukkan pada dia jalan Tuhan, artinya dia ibadatnya bermasalah. Ibadatnya bermasalah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, kalau kita tengok kurang lebih 4 ke 5 hari lagi lah Datuk, minggu depan kalau kita nak sambut Hari Raya lah. Dan saya percaya lah ramai di kalangan kita yang akan memulakan perjalanan lah, balik kampung ataupun nak bermusafir. Cuma soalan saya berdasarkan situasi. Kalau kita tengok tempat-tempat persinggahan, surau terutamanya Datuk, situasi dia macam ni. Bila dah orang terlampau ramai berhenti, bila kita nak semayang tu, masuk ke surau tu, kita tengok ada 4 jemaah dalam satu masa. 4 orang duk bersemayang jemaah. Okay, soalan saya yang pertama, apa tindakan kita nak kena buat? Kalau nak ikut jemaah mana satu, kita pun tak tahu. Nak tunggu bagi habis ke ataupun nak semayang sendiri ke? Dan yang kedua, apa status 4 jemaah tu tadi tu? Ya, terima kasih. Imam yang wajib hanya 1 jemaah, tak boleh jadi 2, ialah imam ratib, imam yang dilantik. Macam imam yang dilantik oleh pemerintah lah dalam bahasa, ataupun imam yang rasmi. Macam kita pergi ke Masjid Alwi, tiba-tiba ada satu geng ni, dia pergi semayang belah kiri ataupun belah kanan umpamanya, dia tak mau ikut imam. Yang semayang yang berikutnya itu, sebahagian salaf menyatakan, ulama dulu ada yang kata tak sah, sebahagian menyatakan sah tapi berdosa kerana dia telah memecah belahkan kaum muslimin. Tapi kalau imam itu bukan dilantik, dia ni pun main dengan hal dia ni main dengan hal dia, mereka pada asalnya sepatutnya kesatuan kaum muslimin satu saja. Tapi kalau mereka mungkin dia ni pun tak apa faham, tak tahu lagi, dia ingat dia ni sembahyang zuhur tamam, kita ni nak qasar, jadi dia asingkan, sembahyang mereka tetap sah. Tapi kalau kita ini tengok orang sembahyang asalnya patut, kita boleh ikut di belakang dia. Walaupun dia sembahyang tamam, kita sembahyang je tamam. Kalau tak dia sembahyang zuhur 4 rakaat, kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita tak bolehlah qasar sebab dia dah tamam, imam 4. Tapi apabila dia bagi salam, kita bangun, kita mungkin nak buat sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita sendiri saja dengan kawan kita yang juga musafir, kita buat 2. Tadi tak apalah 4 kerana dia 4. Kedua kita buat 2. Kalau boleh kita pergi, kita jangan banyakkan lagi pecahan tu. Kita pula buat yang kelima. Kita sama ada kita solat bersendirian ataupun yang terbaik kita ikut mana-mana jamaah yang ada di situ, terutama tempat yang besar. Kerana mereka ni datang kemudian, dan kurang faham. Sepatutnya satu orang jadi, yang lain ikut. Itu menunjukkan orang Islam tidak ada perpaduan dalam hal itu. Kadang-kadang dia tak tahu, mungkin kadang-kadang jahil sebahagiannya, tak tahu. Sebahagiannya mungkin takut lagi kawan ni. Kadang-kadang macam-macam kejahilan ni banyak sebab, banyak kesan. Sebagai orang tu, dia orang tu tolak dia pergi jadi imam di RNR ni, lori nak berjalan, bas nak bergerak, kereta nak bergerak, orang jam. Tolak dia pun nak tunjuk surah-surah yang dia hafal lah. Bacalah semua Sabbih isma rabbikal a'la, kun hatu ada panjang kelihat dia. Dengan berlagu apa semua cukup, lambatlah orang. Tu pun satu masalah.
Menyebabkan sebab tu Nabi SAW apabila Muaz telah potong, telah lambat dalam sembahyang, sehingga orang mengadu di belakang, makmum mengadu pada Nabi. Nabi kata, afattanu anta ya Muaz, kamu menjadikan orang lari daripada agama kamu Muaz. Nabi suruh ringankan salat. Ini pun nak kena dia belajar fiqh. Kena pagi Jumaat, dia pun duk ingat dia tu imam kat kampung dia, dia baca surah Sajdah, baik kawan tu pun terlepas. Come on, awak baca surah yang ringkas. Orang nak ni, orang lain tak cukup tempat. Lepas pada tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, dia tak apalah zikir tak kuat. Zikirlah pula dengan doa berdayu-dayu yang dia hafal dalam buku tu, tambah lebih panjang lagi pada sembahyang tadi. Lepas bagi salam, awak bangun, bagi orang lain yang duk beratur nak masuk sembahyang tak boleh. Zikir tu sunat ya. Boleh dibuat bersendirian, itu yang dibuat pada asalnya. Awak boleh pergi ubah tempat di luar pun boleh lagi berzikir. Bagi orang dulu masuk. Inilah masalahnya. Kadang-kadang saya tengok, oh dia, Masya Allah, Assalamualaikum, baca hafal, angkat lagi, tak bergerak-gerak. Orang lain dengan duduk berdiri sampai keluar, dia tak bangkit-bangkit lagi. Kalau tempat yang seperti itu, kita tak bayarlah duduk kelang kabut, lepas tu nak pergi semayang ni, sunat-sunat yang lain, keluar. Bagi ruang pada orang. Wallahualam. Terima kasih Datuk. Ada satu soalan lagi. Ini yang terakhir lah sebenarnya, sebab masa pun nak ruang kita ada sikit lagi, sebab kita nak pergi ke segmen kita yang terakhir. Satu soalan yang saya daripada kawan saya lah, menarik jugalah soalan berkenaan ini perkara ni. Dia kata, Assalamualaikum Datuk, mohon pencerahan daripada Datuk perubahan masa kini berkaitan kaedah jual beli secara cashless. Bolehkah kita menolak pelanggan yang datang di jabatan berurusan secara tunai kerana tidak mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan untuk membayar? Dan dari segi hukum jual beli, adakah boleh diterima kaedah mengenakan syarat secara cashless tersebut? Jual beli berlaku tijaratan antaradin minkum. Jual beli itu berlaku secara redha antara kedua belah pihak. Redha bermaksud redha nak jual dan redha nak beli. Yakni agreement, persetujuan. Akad bermaksud persetujuan, agreement, yang mana dua-dua pihak setuju. Saya setuju nak jual, dia setuju nak beli. Satu orang mari nak beli kat saya, kat kita barang. Kita jual, katalah kita jual satu barang. Dia mari bayar dolar Amerika. Kita tak mau, saya tak mau dolar Amerika. Saya pakai duit Malaysia. Kita tolak apa? Tawaran dia untuk membeli. Sebab kita tak mau duit tu, umpamanya. Ataupun dia mari-mari pada kita, dia bawa shilling 1 tong. Barang kita jual RM500. Kita mana? Saya duit kertas tak ada abang. Ni tong ni RM500 duit shilling. Kita kata saya tak mau duit shilling. Shilling pun duit juga abang weh. Yalah, tapi saya tak mau, saya nak duit. Saya nak duit ni, saya nak guna ni. Boleh tak kita tolak? Boleh tak? Boleh, sebab barang-barang kita. Kerana kita tidak dipaksa. Dia tak boleh paksa kita beli, dan kita pun tak boleh memaksa seseorang untuk menjual. Jika satu kaedah yang halal di segi syarak, kita telah ambil, itulah keputusan kita, dan dia nak membeli mengikut kaedah yang lain, maka kita tak mau menjual padanya, adalah hak kita. Macam juga sistem barter trade umpamanya. Dia nak tukar barang. Satu orang dia tak mau jual, dia tak mau duit, kata saya tak mau duit, saya nak jual yang ni dengan beras segundi. Dia kata tak, duit ada, duit saya tak mau. Saya nak, dia tak mau jual pada kita. Kalau anda beras segundi bagi, aku bagi ni, apa nama almari ni umpamanya. Boleh tak? Boleh. Kerana penjualan hendaklah setuju. So pejabat ke mana pun, jual beli redha antara dua belah pihak. Nobody can force you to buy something or to sell something. Okay. Terima kasih. Tuan-tuan clear ke yang saya jawab ni? Terima kasih.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi kita telah bersama-sama daripada jam 9 pagi tadi hingga sekarang dalam sesi majlis ilmu kita. Terima kasih juga kepada Tuan IP, pengarah jabatan, rakan-rakan kita yang dapat hadir bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama di majlis ilmu ni yang merupakan salah satu gerbang-gerbang ke syurga lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi yang keempat ni saya dimalamkan oleh Urustia, kita akan buat perasmian kempen Hayal Solah peringkat Majlis Penerangan bersama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kita akan laksanakan di bilik Mawar. Jadi dengan segala hormatnya majlis mempersilakan yang bagi saya bersama Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Seri Bandar Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, bersama-sama dengan yang di-Ketua Majlis Penerangan untuk sama-sama ke majlis perasmian kempen Hayal Solat peringkat Majlis Penerangan bersama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi kita jemput bersama-sama untuk kita sama-sama menyaksikan di bilik Mawar. Ya.